Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan bab kita yang ke-12 iaitu sistem suria. Okey, untuk sistem suria ni yang pertama kita akan tengok daripada aspek matahari. Nama lagi sistem suria. So, matahari ni ialah jasad yang paling besar dalam sistem suria. So, ia adalah bintang jujukan utama. Kita dah belajar dalam bab yang ke-11 hari tu, okey. Bintang jujukan utama yang bersaiz sederhana. Dia merupakan pusat sistem suria kerana semua planet mengorbit kepada matahari. Dan juga matahari ini merupakan sumber tenaga utama bagi bumi. Selain daripada itu, matahari juga menjana tenaga suria melalui tindak balas termonuklear di terasnya. Dan ia juga mengandungi komet, meteorit dan juga asteroid. Okey, dalam sistem suria ni terdiri daripada matahari iaitu bintangnya, asteroid, kemudian kita ada komet, kita ada meteoroid dan juga planet-planet. Okey, ini adalah matahari lah. Okey, dikelilingi oleh planet-planet dan planet bumi berada di kedudukan yang ketiga. Okey. Okey, untuk unit astronomi. Okey, unit astronomi ialah ataupun kita panggil sebagai AU, astronomy unit, ialah unit ukuran jarak. Okey, berapa jarak dia? Okey, satu unit astronomi ialah JAR, purata daripada pusat bumi kepada pusat matahari. Okey, sebagai contoh dari sini, okey, satu astronomi unit ni tadi, okey, ataupun unit astronomi adalah sama dengan 150 juta kilometer. Sebab daripada pusat matahari kepada pusat bumi. Dan kita dalam bahasa yang lain kita tukarkan dia kepada 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey, tahun cahaya. Tahun cahaya adalah 1 LY ni light year ya. Tahun cahaya adalah sama dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Ataupun satu light year ni tadi adalah sama dengan 63,000 astronomi unit AU. Okey, tahun cahaya simbolnya adalah LY, light year. Okey, ialah jarak perambatan cahaya melalui vacuum dalam satu tahun. Maksudnya kita nak tahu berapa lajunya cahaya itu boleh bergerak melalui keadaan vacuum. So kita tahu angkasa lepas keadaannya adalah vacuum. Okey, dalam masa satu tahun. Okey, ini adalah penukaran unit di antara AU, tahun cahaya dan juga kilometer. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, daripada unit astronomi, okey, kita nak tukar kepada tahun cahaya, kita kena bahagi dengan 6.3 darab 10 kuasa 4. Okey, daripada tahun cahaya, okey, kita nak tukar kepada kilometer, dia kena darab dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, daripada kilometer kita nak tukar kepada tahun cahaya, kena bahagi dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, daripada tahun cahaya nak tukar kepada unit astronomi ialah 6.3 darab 10 kuasa 4. Okey, kalau kamu tengok di sini, yang di bahagian atas ni semua darab. Tapi yang di bawah ni adalah bahagi. Cuma kamu kena betulkan anak panah dia lah. Okey. Kemudian daripada unit astronomi, dia boleh tukar terus kepada kilometer dengan cara didarab 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Dan daripada kilometer boleh tukar kepada unit astronomi dengan bahagi dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Okey. So ini adalah cara kita nak menukar. Okey, kita tengok contohlah. Okay, selesaikan 20 AU tukarkan kepada LY dan selesaikan 14 AU astronomy unit tadi kepada kilometer. Okey, kalau kita tengok kita nak tukar daripada AU kepada LY. Okey, tengok di sini. Daripada AU kita nak tukar kepada LY. Okey, bahagi dengan 6.3 darab 10 kuasa 4. Okey, kita tengok macam mana selesaikan.
Okay, so 20 AU dia sama dengan 20. So kita nak tukarkan tadi ni 20 ni. Okay, 20 ni kena bahagikan dengan 6.3 darab 10 kuasa 4. So jawapan dia adalah 0.0003 LY. Kenapa LY? Sebab dia nak minta kita cari tadi adalah untuk LY. Okey, soalan yang kedua pula, dia suruh tukar daripada AU kepada KM. Okey, AU kepada KM, tengok balik gambar rajah. Daripada AU ni, unit astronomi ni kepada kilometer, okey, kita kena darabkan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Okey, so darabkanlah 14 AU tu. 14 AU ni kena darabkan dengan 1.5, darabkan lagi dengan 10 kuasa 8. So kita akan dapat 2.1 darab 10 kuasa 9 kilometer. Panjang ni sebenarnya dia punya penyelesaian dia. Okey, bukan panjang dia punya nombor dia. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, kita tengok ciri-ciri planet dalam sistem suria. Okey, kita ada planet bumian. Okey, planet bumian ni kita panggil sebagai planet dalaman. Sebab saiz dan jisim yang lebih kecil daripada planet Jovian. Ketumpatan dia tinggi, okey, terdiri daripada batuan dan logam. Okey, kemudian permukaan dia adalah pepejal. Mempunyai sedikit atau tiada satelit semula jadi, tiada gelang, lebih dekat dengan matahari. Okey, ini adalah planet bumian. Contohnya adalah Utarid, Zuhrah, Bumi dan juga Marikh. Ini adalah planet-planet yang berada berdekatan dengan matahari. Okey. So planet bumian ni kita tengok Utarid, okey, kita ada Zuhrah, kita ada Marikh dan kita ada Bumi. Okey, ini adalah kita namakan sebagai planet Jovian. Okey, planet Jovian ni kita panggil sebagai planet luaran. Kalau tadi planet bumian tu planet dalaman. Okey, sebab saiz dan jisimnya lebih besar daripada planet bumian. Okey, kalau planet Jovian ni dia lebih besar. Ketumpatannya masih lagi rendah. Okey, terdiri daripada hidrogen dan helium. Mempunyai banyak satelit semula jadi dan dia mempunyai gelang dan lebih jauh kedudukannya daripada matahari. So ini adalah planet Jovian. Okey. Contoh di sini adalah planet Zuhal. Kita ada Zuhal, kita ada Mushtari. Okey, ini adalah planet Jovian ataupun kita panggil sebagai planet gas. Sebab saiz dia lebih besar, kemudian jisim dia pun lebih besar. Okey, jumlah hidrogen dan helium juga besar. Okey, tiada permukaan pepejal. Contohnya di sini adalah Zuhal dan juga Mushtari. Okey, ini adalah planet Jovian. Dia tak ada permukaan pepejal. Okey, kemudian kita ada planet Jovian juga. Dia lebih besar daripada planet bumian tadi, tapi kita kenal dia sebagai planet ais. Kedudukannya agak jauh daripada matahari. Saiz dia lebih kecil. Okey, jisim dia pun lebih kecil. Okay, jumlah hidrogen dan helium dia adalah kecil. So, mengandungi banyak batuan dan juga ais. Contohnya kita ada kat sini adalah Uranus dan Neptune. Okey. Ini untuk planet Jovian, planet ais. Okey, ini adalah ciri-ciri planet kerdil ataupun Pluto. Okey, pada 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa IAU ni menjelaskan jasad sfera bukan satelit yang mengelilingi matahari dalam orbit sendiri serta mempunyai jisim dan tarikan graviti sendiri sebagai planet kerdil. Sebabnya dia mengelilingi matahari dalam orbit sendiri. Okey, serta mempunyai jisim. Dia ada jisim dia sendiri, dia ada tarikan graviti dia sendiri, okey, sebagai planet kerdil. So, Ceres, Pluto, Eris, Haumea dan Makemake merupakan planet kerdil yang mengorbit matahari kita.
Okey, ini adalah gambaran ya, early artist interpretation of dwarf planet Makemake beyond Pluto. Okey, ini adalah the dwarf planet Eris dan ini adalah rendering of egg-shaped dwarf planet Haumea. Okey, ini adalah penerangan tentang saiz jejari purata di khatulistiwa bagi Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Okey, suhu dia, jarak daripada matahari dia, suhu maksimum permukaan dia juga kamu tengok sini semua suhu dia adalah tinggi ya. Kecuali bagi yang Zuhal, Mushtari yang dah berada jauh daripada matahari, suhu dia adalah negatif. So maksudnya planet dia memang agak sejuk lah. So ketumpatan dia, cuba tengok semakin dia jauh, ketumpatan dia semakin rendah sebab ini tadi kita panggil sebagai planet Jovian tadi tu. Okey, jika dibandingkan dengan planet yang bumian. Kalau Jovian tu sebab dia terdiri daripada gas dan tidak ada permukaan pepejal. Okey, tarikan graviti planet relatif ni tadi, cuba kita tengok bila kita dah makin jauh, dia punya daya tarikan dia semakin meningkat. Okey, komposisi utama atmosfera dia, Utarid tiada komposisi utama. Kalau Zuhrah, karbon dioksida dan nitrogen. Bumi, nitrogen dan oksigen yang paling banyak. Marikh, karbon dioksida, nitrogen dan argon. Mushtari, hidrogen dengan helium. Zuhal, hidrogen dengan helium. Uranus, hidrogen, helium, metana. Neptune, hidrogen, helium, metana. So itu adalah komposisi utama dalam setiap planet. Okey, komposisi utama. Kemudian kita tengok keadaan permukaan dia. Kalau Utarid berkawah dan daratan, kalau Zuhrah berbatu-batan, kalau Bumi berbatu-batan dan berlautan. Kita ada laut sekali. Kalau Marikh berkawah dan bersalji di bahagian kutub. Mushtari gas-gas yang termampat. Zuhal pun sama, tapi Uranus dengan Neptune keadaannya adalah ais. Okey. Kemudian arah putaran daripada barat ke timur. Semua yang daripada Utarid sampai kepada Zuhal. Okey, cuma ada satu saja yang berbeza iaitu Uranus. Uranus dia punya arah putaran dia pada sisi. Yang lain adalah barat ke timur. Okey. Kelajuan peredaran planet pada orbit. Okey, ini kita tengok kelajuan dia. Peredaran planet pada orbit. So maksudnya makin dekat, dia punya orbit dia makin kecil. So dia makin laju lah sebenarnya. Okey, kalau makin jauh, dia punya peredaran dia agak perlahan lah. Okey, kalau satelit semula jadi, cuba tengok ni satelit semula jadi. Untuk Utarid dengan Zuhrah dia tak ada. Bumi ada satu satelit semula jadi. Okey, Marikh ada 2, Mushtari ada 67. Mushtari ni paling banyak dia punya satelit semula jadi dia. Kemudian diikuti dengan Zuhal, Uranus dan Neptune. Okey, cuma kalau untuk Bumi dia cuma ada satu sahajalah satelit semula jadi. Okey, hubungan antara ciri-ciri planet. Okey, hubungan antara ciri-ciri planet yang pertama adalah suhu dan juga jarak dia daripada matahari. Okey, planet yang lebih dekat dengan matahari, dia punya suhu permukaan dia agak tinggi. So planet yang lebih jauh daripada matahari mempunyai suhu permukaan yang rendah lah. Okey. Kemudian ketumpatan dan juga tarikan graviti. Tarikan graviti planet ni dia bergantung kepada ketumpatan dan juga saiz ataupun jejari planet itu. So planet yang bergas ni dia kurang tumpat seperti Zuhal dan Uranus tadi, okey, ataupun kita panggil planet Jovian tadi, mempunyai tarikan graviti yang lemah, dan planet yang lebih tumpat seperti Mushtari mempunyai tarikan graviti yang kuat. Okey, jarak, tempoh peredaran dan kelajuan. Okey, planet yang jauh daripada matahari dia mempunyai orbit yang lebih besar. Yang jauh, orbit dia lebih besar. So dia jauh, so maksudnya dia lebih lambat lah untuk proses mengelilingi matahari tu. So maknanya planet tu akan bergerak lebih perlahan dan ambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu peredaran. Okey, macam kita memerlukan 365 hari dalam satu tahun. Okey, arah putaran pula. Okey, arah putaran planet ni menyebabkan matahari terbit dan terbenam di ke arah yang berbeza. Okey, sebagai contoh kalau untuk Bumi, dia berputar daripada barat ke timur.
dan menyebabkan matahari tu terbenam di barat. Okey, kalau bumi lah. Okey, kalau planet yang berputar daripada timur ke barat seperti Zuhrah, dia akan menyebabkan matahari terbit daripada barat dan terbenam kembali di timur. Okey, cuba tengok di sini tadi. Okey, bumi berputar daripada barat ke timur. So dia akan terbenam di barat. Kalau berputar daripada timur ke barat, dia akan terbenam di timur. Okey. So bumi menyokong kehidupan. Okey, seperti yang kita tahu, dalam banyak-banyak planet kita cuma ada bumi sahaja yang mampu untuk menyokong kehidupan kita buat masa ni lah. Okey, so bumi satu-satunya planet yang dapat menyokong kehidupan. So bumi terletak di zon boleh didiami. Sebab dalam bumi ni kita ada air, kita ada udara, okey, sebab air wujud sebagai cecair. Okay, selain daripada tu, okey, bumi mempunyai kriteria tersebutlah. Okey, yang pertama air untuk semua hidupan. Yang kedua adalah udara yang mengandungi oksigen yang merupakan keperluan yang penting kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Kemudian kita ada tanah untuk menyediakan habitat dan kita ada suhu purata yang sesuai untuk hidupan lah. Kemudian kita ada jejak ekologi. Okey, sumber tidak boleh baharu adalah terhad. So, kita harus menguruskan sumber alam secara berhemat bagi mengurangkan jejak ekologi. Jejak ekologi ni adalah pengukur kelestarian alam, sejauh mana alam kita mampu untuk bertahan. Okey, kemudian sumber di alam kita ni menjadi kurang lestari jika jejak ekologi ni bertambah. Okey, untuk mengurangkan jejak ekologi ni dia ada beberapa benda yang kita perlu buat. Okey, yang pertama mengurangkan penggunaan air dan elektrik. Okey. Yang kedua adalah mengitar semula bahan-bahan yang kita dah guna tu. Kalau boleh kita semula, lebih baik kalau kita semula. Okey, supaya kita tak perlu nak gunakan bahan yang barulah. Kemudian mengguna semula barang-barang yang terpakai. Menggunakan produk hijau yang mesra alam, termasuk kita punya sabun yang kita guna untuk basuh tu lah. Okey, kalau boleh cari yang mesra alam lebih bagus dan selamat untuk alam sekitar. Okey, dan menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga suria dan tenaga angin. Okey, kalau ada yang mampu untuk memasang panel suria di rumah, lebih digalakkanlah. So kita tak ada menggunakan terlalu banyak bekalan tenaga elektrik selain daripada tenaga suria. Dan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta untuk mengurangkan penghasilan karbon dioksida dan karbon monoksida yang mampu untuk mencemarkan alam serta menipiskan lapisan ozon. Okey. Okey, itu saja dalam bab yang ke-12 iaitu sistem suria. Okey, kamu boleh buat latihan dalam buku untuk sistem suria. Okey, habiskanlah. Sekiranya ada masalah, boleh berjumpa dengan cikgu secepat mungkin. Okey, boleh PM cikgu, tak ada masalah. Okey, jangan segan, jangan malu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.